Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafhan bin Aziz, nombor matrik 1181621. Pada hari ini kami daripada kumpulan 3 dari TQC1 akan membentangkan tentang sebuah manuskrip yang telah kami pilih, iaitu Halaya al-Yakin, kebun orang yang menuntut makrifat yang menghasilkan yakin. Untuk makluman semua, manuskrip yang kami kaji ini bermula daripada Recto 81 sehingga Verso 120 yang merupakan sambungan daripada kumpulan pertama dan juga kedua. Dalam pembentangan ini, kami akan membincangkan dan menerangkan berkaitan manuskrip ini berdasarkan kepada beberapa aspek penting seperti yang berikut. Yang pertama adalah berkaitan pengenalan manuskrip. Dalam aspek ini kami akan menerangkan tentang deskripsi manuskrip, struktur manuskrip dan juga kandungan manuskrip yang terdapat di dalam manuskrip ini. Manakala yang kedua adalah analisis manuskrip. Dalam aspek ini kami akan menerangkan tentang analisa teks Jawi Lama dengan Jawi Moden dan juga analisa tulisan Arab kepada Melayu. Dan kami juga akan membentangkan tentang beberapa intipati penting daripada manuskrip ini melalui lakonan. Dan di akhir pembentangan kami akan menyimpulkan secara ringkas pengajaran dan kesimpulan yang diperoleh daripada manuskrip ini. Seterusnya saya akan membentangkan tentang pengenalan manuskrip ini secara ringkas. Manuskrip ini bertajuk Halaya al-Yakin atau kebun orang yang menuntut makrifat yang menghasilkan yakin. Manuskrip ini merupakan salah satu koleksi daripada Perpustakaan University Leiden yang bernombor Orient 3200. Penulis manuskrip ini adalah Syekh Daud Ibnu Abdullah Al-Badani. Beliau menggunakan bahasa Melayu Jawi klasik dan juga bahasa Arab di dalam manuskrip ini. Dan akhir sekali, tarikh komposisi manuskrip ini adalah pada Ahad 16 Jamadil Akhir 1269 Hijrah bertempat di Barus, Indonesia. Saya Muhammad bin Abdul Halim, nombor matrik 1181624. Seterusnya kita beralih kepada biodata penulis. Nama penulis ialah Syekh Daud bin Abdullah Al-Badani. Dan beliau adalah seorang ulama yang sangat masyhur dalam dunia Islam. Dan beliau adalah berketurunan ulama. Dan beliau dilahirkan di Gresik Patani, Selatan Thailand. Dan beliau telah dilahirkan pada tahun 1133 Hijrah. Dan beliau telah meninggal dunia dan dimakamkan di Taif pada tahun 1265 Hijrah. Dan di sini saya ingin berkongsikan sedikit pencapaian Syekh Daud. Dan di antaranya adalah Syekh Daud adalah orang pertama yang mengambil inisiatif membentuk satu pasukan yang bertugas sebagai pengurus hal ehwal jemaah haji yang dikenali sebagai Syekh Haji di Mekah dan Madinah. Beliau telah dilantik sebagai ketua para Syekh Haji. Dan juga Syekh Daud merupakan orang Melayu pertama yang diberi tauliah menjadi imam dan khatib di Masjidil Haram Mekah. Syekh Daud juga merupakan ulama dunia Melayu yang paling banyak menghasilkan karya dalam bahasa Melayu dalam bidang pengajian Islam. Kitab-kitab karya Syekh Daud paling banyak digunakan sebagai sukatan pelajaran dan rujukan dalam pengajian Islam sejak zaman beliau masih hidup hinggalah pada zaman sekarang. Dan keteguhan Syekh Daud dalam bidang penulisan fiqh diakui oleh semua lapisan ulama di alam Melayu, bahkan oleh ulama berbahasa Arab juga. Seterusnya ialah struktur manuskrip. Pertama adalah bahan penulisan yang digunakan dalam manuskrip ini adalah kertas lek Eropah yang berwarna putih, kekuningan, dawat, merah dan hitam. Dan keadaan fizikal bagi manuskrip ini adalah masih dalam keadaan baik, tulisan kemas, namun terdapat beberapa perkataan yang kurang jelas dan sukar untuk dipahami. Untuk bilangan manuskrip ini adalah ia mempunyai 160 muka surat, hanya 40 muka surat sahaja yang ditransliterasikan. Dan setiap halaman mempunyai 21 baris bagi halaman yang bercetak. Dan juga terdapat sebuah sedikit potongan ayat Al-Quran dan hadis. Bagi untuk saiz manuskrip ini adalah 10.4 cm didarabkan dengan 17.6 cm. Untuk tera air, manuskrip ini tidak mempunyai tera air. Untuk casual, ia dapat ditemui bawah di sebelah kiri sebagai penunjuk arah bagi hidayah muka surat yang seterusnya.
Untuk Jawi lama dengan Jawi moden, ia terdapat beberapa perbezaan ejaan antara Jawi lama yang digunakan di dalam manuskrip ini dengan Jawi moden. Contohnya seperti satu, suami, jikalau dan selesai. Baiklah, seterusnya adalah mengenai kandungan manuskrip. Manuskrip ini secara umumnya membicarakan tentang penuntutan makrifat Allah melalui anugerah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh yakin serta segala ilmu berkaitan yang wajib diketahui bagi mencapai makrifatnya. Namun analisis yang telah dilakukan oleh kumpulan kami ini lebih tertumpu kepada konsep perkahwinan. Kandungan ini membicarakan tentang konsep perkahwinan dari segi hukum nikah, mahar, talak, sumpah li'an dan juga kesan kepada suami isteri tersebut. Dalam bahagian ini, kami akan bawakan mengenai konsep perkahwinan menerusi bapa lakonan. Adik sini jap, Mak nak cakap sikit lah. Apa dia tu Mak? Mak tengok kamu dengan Abang Mail tu rapat semacam. Kena ingat, batas pergaulan antara adik-beradik kena jaga juga. Kalau kamu berterusan macam ni, boleh membawa kepada semua mahram tau. Sumbang mahram ni perbuatan zina yang terjalin antara mereka yang mempunyai tali persaudaraan dan perkawinan mereka tak sah di sisi undang-undang. Apatah lagi dalam agama kita, dek, berdosa besar. Banyak kes terjadi di Malaysia dan salah satu kuncinya sebab tak jaga batas pergaulan. Sekarang adik dah faham kan kenapa tak boleh? Baik Mak, terima kasih ya sebab teguh. InsyaAllah adik akan jaga batas lepas ni. Apa terima nikahnya Fatimah dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Syak? Apa itu mas kahwin? Mas kahwin. Mas kahwin juga dikenal sebagai mahar. Mahar di sini merujuk kepada suatu pemberian hak yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri sebagai satu penghargaan ataupun kasih sayang kepada isteri disebabkan perkahwinan, akad yang berlaku ataupun disebabkan persetubuhan. Mahar dibahagi kepada dua. Pertama, mahar musamma dan kedua, mahar misil. Yang dikatakan mahar musamma ialah kadar mahar yang ditentukan semasa akad dan dipersetujui bagi kedua belah pihak. Manakala mahar misil ialah kadar mahar yang tidak ditentukan semasa akad dan diterima mengikut ahli keluarga atau kaum kerabat sebelah wanita ataupun isteri. Seterusnya, syarat mahar. Syarat mahar itu hendaklah mahar itu bukan dari perkara yang tidak mempunyai nilai, iaitu mahar itu hendaklah dari perkara yang bernilai serta suci dan yang bukan dari pemilikan seseorang. Apabila berlaku nikah yang fasik, iaitu persetubuhan sebelum berlakunya akad, pihak wanita itu diwajibkan ke atasnya mahar disebabkan berlakunya persetubuhan. Jadi mahar, mas kahwin, perkara yang sama. Astaghfirullah, mimpi rupanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama dengan dua orang pendek jemputan yang cukup menarik bagi berkongsikan tentang konsep talak dan qulu. Baik, untuk Ustaz Rafhan, boleh kongsikan sedikit tentang konsep talak ini macam mana? Baik, terima kasih kepada saudara moderator kita, Cik Muhammad. Baik, berkenaan dengan konsep talak, pertamanya perlu kita faham apa yang dimaksudkan dengan pengertian talak itu sendiri. Talak ini bermaksud melepaskan ikatan perkahwinan antara suami dan juga isteri dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak kepada isteri dia. Lafaz talak ni terbahagi kepada dua jenis, iaitu satu sorah dan juga kinayah. Untuk talak sorah bermaksud
lafaz yang nyata ataupun jelas. Talak ni yang diucap oleh si suami kepada isteri dia dengan kalimah yang jelas dan terang. Jadi kalau lafaz seumpama ini hanya membawa maksud penceraian, jadi automatik kalau lafaz yang sorah ni talak akan jatuh. Contoh dia, si suami berkata kepada isteri dia, aku ceraikan kau dengan talak satu. Maka serta-merta talak tersebut jatuh disebabkan lafaz itu adalah soreh. Manakala yang kedua adalah talak kinayah. Talak kinayah membawa maksud kalimah yang secara tidak langsung mempunyai dua atau lebih pengertian. Lafaz yang digunakan itu boleh jadi betul ataupun hanya kiasan semata-mata. Contoh, saya ambil satu contoh. Sekiranya si suami berkata kepada isteri dia, kita berdua dah tiada apa-apa hubungan lagi, ataupun suami tu halau si isteri, pergilah kau, baliklah kau ke rumah mak ayah kau contohnya. Jadi lafaz seumpama ini termasuk dalam kategori kinayah. Lepas tu macam mana kita nak tahu talak tu jatuh ataupun tidak? Jawabnya kita kena tengok niat orang yang lafaz tersebut. Kalau suami tidak berniat untuk menceraikan isteri dia, maka talak tersebut tidak jatuh. Tapi jika sebaliknya, iaitu suami berniat menceraikan isteri dia ketika melafazkan kalimah itu, maka talak dikira jatuh. Jadi itu secara ringkas, wallahu a'lam. Kalau cerai dalam WhatsApp, macam mana pula hukum dia ya? Sekali lagi soalan untuk Ustaz Fahan. Boleh jelaskan apakah hukum menceraikan isteri dengan menggunakan aplikasi WhatsApp? Soalan aku ni. Kita atas soalan tersebut. Soalan yang cukup menarik untuk dibincangkan. Kalau kita perhatikan, seiring dengan peredaran masanya akan timbul banyak isu yang perlu kepada penerangan hukum-hukum tersebut. Contohnya isu talak melalui aplikasi WhatsApp. Sebelum saya menjawab persoalan tuan moderator kita tadi, ingin saya tegaskan balik tentang lafaz talak tadi. Talak ni akan jatuh jika dilafazkan oleh suami kepada isteri sama ada secara soreh sekalipun tak berniat, dan juga secara kinayah jika disertakan dengan niat. Tiada pengecualian dalam syarak jika talak berkenaan disebutkan ketika waktu normal, masa tengah suami isteri tengah bergaduh ataupun tengah bersenda ke. Ini berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud 3 perkara yang dilakukan secara serius atau main memberi kesan, iaitu nikah, talak dan juga rujuk. Riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Dalam 3 perkara ni, niat seseorang tu ketika melafazkannya tidak akan diambil kira. Selagi mana lafaz tu telah dilafazkan, maka hukum dia sah jika cukup syarat dan rukunnya. Berbalik kepada soalan moderator tadi, lafaz cerai tersebut termasuk di dalam bahagian kinayah, bukannya sorai. Ini berdasarkan kepada keputusan Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan. Talak dalam bentuk tulisan yang jelas daripada suami yang ditujukan kepada isteri dia, sama ada secara khusus, sama ada melalui fax, SMS, email dan sebagainya, merupakan talak secara kinayah dan ia adalah sah sekiranya disertai dengan niat. Sebenarnya talak yang dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi moden ini adalah kaedah penceraian yang tak menepati adab penceraian yang digariskan oleh syarak. Talak macam ni tak akan jatuh melainkan apabila si suami tu memang berniat untuk nak cerai isteri dia. Sebabnya pesanan ringkas ni termasuk dalam khabar yang boleh jadi berita tu benar dan boleh jadi juga berita tu palsu. Apabila berlaku perkara yang seperti ini, si suami tu akan ditanya. Kita perlu tanya suami tu sama ada betulkah dia berniat untuk menceraikan isteri dia. Sekiranya benar, jadi
talak tu akan jatuh, dan jika sebaliknya maka ia tidak akan dikira. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Rafhan atas penerangan yang cukup menarik untuk kita fahami. Seterusnya untuk soalan untuk Ustaz Ismail. Konsep qunut dalam Islam bagaimana ya Ustaz? Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Tuan Moderator atas soalan yang diberikan. Soalan tentang khuluk, tentang konsep khuluk. Jadi di sini apa yang dikatakan tentang khuluk? Khuluk ini juga salah satu daripada bahagian talak. Dan khuluk ini juga dikenal masyarakat kita sebagai tebus talak, di mana tebus talak ini dia berlaku disebabkan keinginan isteri itu untuk berpisah dengan suami atas sebab-sebab yang tertentu. Maka syarat khuluk ini ialah isteri itu sendiri hendaklah matang dan berakal ketika membuat keputusan untuk berpisah dengan suami. Dan apabila terjadinya khuluk ini, maka si suami dia layak untuk menerima harta tebusan itu, dan harta tebusan itu diberi oleh pihak isteri ataupun wali, dan mestilah kadarnya ditentukan dan dipersetujui bagi kedua belah pihak. Seterusnya dari segi lafaz untuk khuluk ni dia sama juga seperti lafaz ketika talak, dan apabila berlakunya khuluk ni, maka si suami dia tidak boleh rujuk, tidak boleh kembali kepada isteri dalam tempoh iddah isteri, melainkan dengan akad yang baru, mas kahwin yang baru. Dan itu sajalah tentang khuluk. Macam tu. Sekian. Bukan mimpi. Semua tak faham kan apa situasi yang berlaku sebentar tadi. Sini saya nak bagi tahu, saya nak menegaskan tentang wang yang diperoleh oleh isteri. So wang itu adalah mut'ah. Apa yang dikatakan mut'ah? Mut'ah inilah harta yang wajib diberi oleh suami kepada isteri. Disebabkan apa? Disebabkan berlakunya penceraian. Tak kisahlah penceraian itu sama ada talak raj'i ataupun talak yang boleh dirujuk, ataupun talak bain, talak 3. Dan nilai harta mut'ah itu adalah disunatkan tidak sampai setengah mas kahwin, dan perlu dipersetujui bagi kedua-dua belah pihak. Dan jika tidak, qadi hendaklah mengambil bahagian dalam pemberian mut'ah antara bekas suami dan isteri. So mut'ah, harta. Okey, baik. Apakah konsep wujud dalam Islam? Wujud dari segi bahasa ialah kembali ataupun pulang. Manakala dari segi istilah ialah mengembalikan perempuan kepada nikah selepas penceraian, iaitu kurang daripada 3 kali dalam tempoh iddah dengan syarat-syarat yang tertentu. Dan juga seorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan talak 1 ataupun 2 harus baginya rujuk kembali kepada isterinya dengan tempoh iddah. Kerana hak rujuk ini adalah hak suami dan bukan hak isteri. Rujuk ini juga mempunyai rukunnya, iaitu rukunnya terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah siqah. Siqah iaitu lafaz yang menunjukkan kembali kepada isteri sama ada secara sharih, yakni jelas, maupun kinayah, iaitu kiasan. Yang kedua adalah mutajir, iaitu suami yang mempunyai syarat-syarat yang tertentu. Yang ketiga adalah isteri, iaitu perempuan yang telah dinikahi dengan nikah yang sah. Okey, seterusnya ialah syarat-syarat rujuk. Syarat-syarat rujuk bagi suami adalah yang pertama istilah seorang yang berakal, dan yang kedua baligh, dan ketiga adalah dengan
Si suami mestilah rujuk dengan kehendak dan kerelaan sendiri, bukan dengan paksaan daripada mana-mana pihak. Manakala untuk si isteri ialah pertama, hendaklah yang sudah disetubuhi, dan kedua, mestilah yang diceraikan dengan talak raj'i, bukan dengan perceraian secara fasakh, khuluk dan juga talak tiga. Yang ketiga adalah si isteri hendaklah ditentukan orangnya jika suami berkahwin lebih daripada satu dan telah menceraikan beberapa orang isterinya. Oleh itu, terdapat beberapa pengajaran yang kami dapati melalui kandungan manuskrip ini. Antaranya adalah kita perlulah memahami konsep perkahwinan yang telah digariskan mengikut panduan Islam. Seterusnya, kita sebagai umat Islam sangat digalakkan untuk mencari titik perdamaian jika terdapat sebarang pergaduhan di antara pasangan masing-masing. Dan akhir sekali, kita hendaklah memahami hukum hakam dalam agama seperti mana yang telah dijelaskan oleh penulis supaya ia boleh menjadi iktibar kepada kita dalam menguruskan tanggungjawab yang sepatutnya dalam urusan rumah tangga. Seterusnya, kesimpulan yang dapat kita simpulkan melalui bahagian kajian manuskrip ini adalah kita dapat melihat bagaimana penulis menjelaskan perkara-perkara yang berkait tentang pernikahan ataupun munakahat dari aspek hal ehwal yang menghalalkan perkahwinan, mahar, talak, rujuk dan sebagainya. Tambahan lagi, kita juga dapat mengetahui bagaimana penulis memberikan contoh-contoh yang berkait bagi setiap situasi serta ungkapan-ungkapan Arab yang menjadi kebiasaan penggunaannya. Oleh yang demikian, pengetahuan tentang munakahat ataupun perkahwinan adalah sangat penting. Kerana apa? Kerana agama Islam sangat menitik beratkan setiap aspek dalam kehidupan, hatta aspek perkahwinan yang mempunyai banyak cabang dan bahagian bagi melahirkan ummah yang sejahtera serta patuh dan taat dalam ajaran Islam. Sekian dari kami. Untuk pengetahuan semua, masih terdapat kandungan manuskrip yang masih belum dikaji lagi. Oleh itu, kami berharap agar kandungan manuskrip yang berbaki ini dapat diteruskan oleh pengkaji akan datang serta memperoleh manfaat daripada kajian ini. Sekian.